A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersama-sama kembali di dalam sesi tadabbur harian. Insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 325. Insya-Allah kita akan bersama-sama di surah Al-Anbiya ayat yang ke-36 sehingga ayat yang ke-44. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang telah memberikan feedback suara dan juga gambar. Alhamdulillah. Hari ini sebelum daripada kita masuk sedikit, iaitu kita ingati kembali bahawa surah Al-Anbiya ini namanya Al-Anbiya, iaitu artinya Nabi-Nabi, kerana Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan tentang kisah Nabi-Nabi di dalam surah ini, iaitu disebutkan Nabi-Nabi di dalam surah ini. Walaupun tidak diceritakan dengan panjang lebar, tetapi Allah Subhanahu wa taala ceritakan secara ringkas, disebutkan nama-nama mereka di dalam surah ini paling banyak. Kemudian yang paling banyak diceritakan ialah tentang kisah Nabi Ibrahim di dalam surah ini. Dan kemudian surah ini juga dimulakan dengan iaitu tasliyah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu menggembirakan, memberi motivasi, memberi kekuatan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi permulaan surah ini dan juga pengakhiran surah ini dia akan merupakan adalah kata-kata ataupun perkara-perkara yang Allah Taala ceritakan tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan Islam, orang-orang yang menentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa Nabi berdakwah. Jadi kalau kita tengok ialah awal daripada surah ini dan juga akhir surah ini adalah menceritakan tentang support Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi di dalam dakwah baginda. Surah ini turunnya adalah semasa hampir dikatakan ialah semasa boikot orang-orang kafir Mekah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya ialah namanya surah Al-Anbiya, tapi dia merupakan tasliyah, merupakan support Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, kepada orang yang berdakwah. Nabi kita lah orang yang pertama sekali yang berdakwah, dan kita semuanya adalah orang-orang yang ditugaskan untuk berdakwah. Dan surah ini sangat-sangat penting, sangat-sangat memberi berita, memberi motivasi lah kepada orang berdakwah ni, kalaulah mereka tu berdakwah. Jadi oleh kerana itulah umat Nabi Muhammad adalah umat yang melakukan dakwah, jadi mereka akan mendapat banyak daripada surah ini. InsyaAllah kita baca hari ini muka surat 325. Allah Subhanahu wa taala meneruskan menceritakan, masih lagi menceritakan tentang tasliyah yang kita katakan tadi tu, motivasi, support, sokongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah selepas daripada ni barulah dia akan masuk cerita tentang kisah nabi-nabi, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ra'aka alladhina kafaru in yattakhizunaka illa huzwa ahadha alladhi yazkuru alihatakum wa hum bidhikrir rahmani hum kafirun. Sadaqallahul azim. Ayat yang saya baca ayat 36 tadi. Sekarang Allah SWT menceritakan, Allah SWT menceritakan kepada kita, wa iza ra'aka allazina kafaru. Allah Ta'ala kata apabila orang-orang kafir, allazina kafaru, orang-orang kafir ini melihat engkau. Jadi Allah Ta'ala ceritakan, Allah Ta'ala ceritakan bahawa Allah Ta'ala tahu semua ni, apa yang sedang berlaku ni, Allah Ta'ala nampak. Jadi Allah Ta'ala kata apabila orang-orang kafir ni melihat kamu, Allah Ta'ala kata mereka akan berkata, mereka akan kata apa? Iyattakhizunaka illa huzwa. Bila minta maaf, mereka bukan berkata in sini maknanya tidak, makna sini
in yattakhizunaka, mereka ini tidak mengambil, saya terjemahkan dulu perkataan-perkataannya. In yattakhizunaka, mereka tidak akan mengambil kamu illa huzwa, melainkan menjadi huzwa. Dalam erti yang disebutkan oleh tafsir Jalalain, dia kata mahzu ni maknanya ialah satu benda yang dipermainkan, satu perkara yang menjadi tempat olok-olok. Jadi maknanya orang kafir ni pantang, mereka ni melihat Nabi SAW, mereka akan jadikan Nabi kita ni sebagai tempat olok-olok mereka, tempat mempersenda-sendakan. Jadi itulah yang berlaku. Jadi kita boleh gambarkan bagaimana Nabi kita ni menjadi bahan sendaan orang-orang kafir ni. Mereka akan senda suka-suka, buat gembira, buat olok-olok dan sebagainya lah. Itu Allah Ta'ala kata kat sini, wa iza ra'akal lazina kafaru in yattakhizunaka illa huzwa. Mereka tidak lain melainkan mereka akan jadikan Muhammad ini, engkau, sebagai tempat bersenda-senda. Jadi maknanya sebagai yang kita rasalah sekarang ni, pendakwah Islam itulah jadi dia kan, menjadi alat persendaan orang-orang yang tak suka kepada agama ni. Jadi mereka kata lagi, ahazal lazi, ini kata-kata mereka kata ahazal lazi yazkuru alihatakum. Mereka kata ahaza tu Muhammad. Mereka kata, adakah Muhammad ini, ahaza allazi yazkuru alihatakum, ini ke Muhammad yang yazkuru ni maknanya sebut, tapi yazkuru juga boleh maknanya ialah mengutuk makna dia. Jadi mereka kata ini ke Muhammad, ini ke orang yang sering mengutuk Tuhan-Tuhan kita, alihatakum. Mereka kata sama-sama mereka lah, Tuhan-Tuhan mereka tu maknanya ialah berhala-berhala lah. Mereka kata, ini dah dia. Adakah ini orangnya, orang yang sedang kutuk, yang asyik nak kutuk Tuhan-Tuhan kita? Mereka kata, ahazal lazi yazkuru alihatakum wahum bizikrir rahman hum kafirun. Allah Ta'ala kata mereka ni, orang-orang kafir Quraisy ni, bizikrir rahman, apabila disebutkan Rahman, hum kafirun, mereka tak percaya pun. Jadi mereka tak percaya, mengutuk Nabi, mempermainkan Nabi, dan kemudian mengata-ngata pula kepada Nabi, kepada sama-sama mereka, orang ni. Itu cara mereka kutukkan, maknanya merendah-rendahkan Nabi, mempermainkan Nabi. Sedangkan Nabi sebenarnya tak pernah kutuk pun, tak kutuk Tuhan-Tuhan mereka. Cuma Nabi kita SAW hanya memberitahu kepada mereka bahawa Tuhan ini tak memberi manfaat, tak memberi mudarat, tak memberi apa-apa. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita SAW kepada Tuhan-Tuhan mereka ni. Menunjukkan bukan Nabi SAW memburukkan Tuhan-Tuhan ni, tak. Bukan kata ini bodoh, tak kata macam tu pun. Tapi mereka lah yang merasai bahawa Nabi kita ni memburuk-burukkan Tuhan mereka tu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata khuliqal insanu min ajal. Manusia ni memang diciptakan, dijadikan daripada ajal. Ajal ni maknanya gopoh gapah, nak satu benda dengan cepat dan sebagainya. Apabila dikatakan macam ni, diciptakan manusia, maknanya bukanlah maksudnya diciptakan manusia, dijadikan manusia tu min ajal. Kalau ikut terjemahannya, maknanya min ajal, daripada gopoh-gopoh tu. Manusia diciptakan daripada tanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya daripada gopoh-gopoh. Tapi dalam ungkapan bahasa Arab, kalau mereka katakan satu benda tu, contohlah kan, mereka kata khuliqa fulan min karamen, diciptakan seorang itu daripada bersifat daripada pemurah. Maksudnya ialah dia sangat-sangat pemurah, maksud dia. Jadi maksud sini ialah khuliqal insanu min ajal. Maksudnya ialah dijadikan manusia itu bersifat dengan satu sifat, iaitu sifatnya Allah Ta'ala sebut ialah ajal. Dia ni nak cepat apa-apa, gopoh. Jadi antara tanda gopoh ni kan yang berlaku kepada Nabi Muhammad pun ada juga sikit-sikit kan. Sebagai contohnya kita baca sebelum daripada ni, Nabi kita ni apabila malaikat Jibril datang membacakan ayat Quran, terus Nabi nak ikutkan, takut. Itu pun antaranya. Nabi Musa AS, sebelum daripada ni kita baca kan bahawa dia tinggalkan Bani Israel itu di belakang. Sebab apa? Jadi Allah Ta'ala tanya dia, kenapa ni kamu tinggalkan ni Bani Israel kamu ni? Macam tu kan. Jadi semua tu adalah merupakan antara sifat-sifat lah kan. Jadi orang kafir ni, orang kafir Quraisy ni terhadap Nabi ni, apa dia yang Allah Ta'ala sebut sini? Iaitu mereka ni cepat-cepat nak, mana dia, mana kita akan tengok ayat dia. Khuliqal insan min ajal. Allah Ta'ala kata manusia ni memang nak gopoh kan. Sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Allah Ta'ala kata
aku akan tunjukkan maksudnya ni lah, iaitu apa, iaitu saurikum ayati, itu tanda-tanda aku, maksudnya ialah iaitu waktu azab ni akan berlaku kepada kamu. Saurikum, aku akan tunjukkan kepada kamu. Apa yang ditunjukkan kepada orang Arab Quraisy, yang disebutkan ulama tafsir sini, ayati itu tanda-tanda azab kepada kamu, iaitu nombor satu, sebagai contohnya disebut ulama, ialah mereka tu dibunuh di dalam peperangan Badar. Saurikum, aku akan tunjukkan kepada kamu. Kamu nak sangat kan? Nak sangat. Tengok kan, mereka kalah dalam peperangan Badar. Kemudian selepas tu macam-macam lagi peristiwa-peristiwa berlaku, sampailah kepada pembukaan kota Mekah. Maknanya orang Arab Quraisy ni nampak depan mata mereka. Jadi Allah Ta'ala saurikum. Jadi begitulah juga kan yang akan berlakulah kepada kita semua. Dan kita kata pada hari ini, walaupun mungkinlah kan orang-orang kafir kan nak Allah Ta'ala tak tunjuk lagi, tapi Allah Ta'ala kata saurikum, Allah Ta'ala akan tunjukkan ayati, tanda-tanda aku. Allah Ta'ala kata fala tastajilun, jangan kamu gopoh. Ayat seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata wa yaquluna, ini antara apa yang nak tunjukkan bahawa orang-orang manusia ini gopoh. Wa yaquluna mata hadzal wa'du, mereka kata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mata hadzal wa'du, bila lagi janji kamu ni kan Nabi Muhammad kata kan, kalau kamu buat macam ni, kalau kamu buat macam ni, kamu kena macam ni. Jadi mereka ni kan gopoh, mereka tanya kan, bukan mereka nak beriman, tapi mereka tengok sibuk wa yaqul mata hadzal wa'du, bila ni dia kata in kuntum sadiqin, kalaulah kamu ni adalah orang-orang yang benar. Jadi seterusnya Allah Ta'ala kata lau ya'lamul lazina kafaru, Allah Ta'ala berkata kalaulah lau ya'lamul lazina kafaru hina la yakuffuna an wujuhihim. Allah Ta'ala sebutkan suasana keadaan di mana orang-orang ni, manusia ni akan diseksa, akan didatangkan kepada neraka. Bagaimana Allah Ta'ala sebutkan lau ya'lamul lazina kafaru, kalaulah orang-orang kafir ni tahu apa dia, hina, ketika, la yakufuna an wujuhihim, yakufu ni kaffa ni tangan ni tangan kaffa ni kaffa. Jadi dalam bahasa Arab bila digunakan la yakufu, makna menahan dengan tangan satu benda yang nak datang kepada mereka. Kita automatically lah kan, kalau apa-apa kita akan tahan dengan tangan, nak jatuh pun kita akan tahan tangan dulu, tangan automatically dia jatuh dulu kan. Begitu juga kalau apa-apa datang, mereka akan tahan dengan tangan macam tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, ingat, orang kafir nanti akan tahulah nanti, iaitu apa, ketika mereka la yakufu, mereka tak dapat tahan dengan tangan mereka, an wujuhim, daripada muka mereka, ni muka mereka tak dapat tahan dengan tangan daripada muka mereka, an-nar, api neraka. Jadi bila api neraka datang, mereka tak dapat tahan dah kan, kalau angin panas, kalau apa, mereka bolehlah tahan kan dengan tangan mereka, tapi ni tak dapat. Jadi ingat, Allah Ta'ala sebutkan terus Allah Ta'ala katakan bahawa apa yang akan berlaku kepada mereka. Kemudian tu mereka tak dapat tahan dengan tangan daripada muka mereka, wala an zuhurihim, dan juga daripada belakang mereka. Maksudnya azab tu akan datang daripada depan mereka dan juga daripada belakang mereka. Wala hum yunsurun, dan pada masa itu mereka tidak juga akan ditolong. Tak ada orang nak tolong mereka. Siapa nak tolong mereka? Berhala-berhala tak dapat nak tolong mereka kan. Jadi Allah Ta'ala ingatkan tu, itu bentuk dia kan, bentuk apa kita kata, bentuk azab yang datang kepada mereka, iaitu dalam bentuk api yang datang dari depan, mereka tak dapat tahan, yang depan belakang mereka tak dapat tahan. Bal ta'tihim baghtah, mereka minta sangat Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata bal ta'tihim baghtatan, nanti ta'tihim, apa yang ta'ti tu, apa yang datang kepada mereka tu, hari kiamat yang mereka dakwa, mereka nak sangat, bila lagi mata hazal wa'du tu, bila lagi tu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala katakan kepada bal ta'tihim baghtatan maknanya ialah secara tiba-tiba. Ialah kan, dia sama ada mati pun secara tiba-tiba kan, kita tak sedar kadang-kadang, bukannya ada nak beritahu kan, kamu ni mati esok, memang terlusa setahun lagi ke, ada tarikh kan, tak ada kan. Tarikh memanglah ada, tapi mungkin dah mati dah kan, kita tak tahu tarikh mati kita. Jadi Allah SWT kata ta'tihim baghtatan, kiamat pun macam tu juga, ta'tihim baghtatan fatabhatuhum. Allah Ta'ala kata fatabhatuhum. Jadi bahata ni dalam bahasa Arab artinya ialah satu benda yang datang, yang terkejut, yang kita tak sempat nak buat apa-apa dah, untuk tolak benda tu. Itu bahata. Jadi bila Allah Ta'ala sebut sini kan fatabhatuhum, artinya ialah
kiamat tu akan datang secara tiba-tiba dan mereka tu berada dalam keadaan tak sempat lagi nak lari daripada itu. Jadi kalau dalam terjemahan biasanya digunakan perkataan panik ya. Panik lah, mereka tak nak buat apa-apa dah. Gitu kan. Ni bukan raya ni, bukan raya panik. Bukan panik raya tu sempatlah kan, tak apalah sempat makan. Tapi ni hari kiamat ni berlaku ni, fatabhatuhum, Allah Taala kata, maka berlakulah mereka ni akan mempanikkan mereka, fala yastati'una raddaha, mereka tak dapat nak tolak lagi. Tolak apa? Tolak hari kiamat tu. Walahum yunzurun, dan juga begitulah mereka ini, walahum yunzurun, mereka itu tak sempat juga untuk yunzur. Yunzur ni ada dua makna. Ulama-ulama tafsir kata yunzurun ni, dia asalnya maknanya yunzurun ini ialah makna nazara. Nazara ni makna tengok. Bila tengok, jadi yunzurun tidak dilihat. Jadi sebab itulah ulama tafsir kata, ada satu pendapat kata maksudnya ialah la yunzurun, iaitu tidak dilihat. Tidak dilihat ni makna tidak dilayan. Itu satu pendapat ulama. Satu pendapat lagi kata la yunzurun ialah mereka dia tidak lagi diterima taubat dia, tidak diberi tangguh lagi, tak bolehlah, no tangguh lagi kan. Mereka kata nak boleh tangguh, no tangguh. La yunzurun ada dua makna. Satu makna tidak boleh ditangguh lagi, dan yang kedua ataupun tidak dilihat, iaitu dilupakan. Mereka dah tak pandang lah, mereka tak pandang dah. Itu maksud yunzurun dua. Jadi Allah SWT sebut sini tentang apa yang berlaku pada hari kiamat. Hari kiamat tu Allah Ta'ala kata, nombor satu, dia ni tak tihim bagtatan, mereka nak sangat datang nanti, terkejut mereka. Fatabhatuhum, menyebabkan mereka tu terkejut, mereka tu tak dapat nak tolak lagi. Wala fala yastati'una raddaha, mereka tak dapat tolak. Tu sifat dia. Dan yang keduanya, mereka itu tidak akan dilihat lagi ataupun tidak diberi tangguh lagi. Seterusnya ayat yang ke-41 kita baca lagi, wala qadistuhzi'a bi rusulun min qablik. Sekarang ni kita sebutkan bahawa ayat-ayat Allah Ta'ala ni dalam surah ni, permulaan surah ni, belakang surah ni, Al-Anbiya ni adalah merupakan hiburan kepada Nabi. Jadi Allah SWT sebutkan kisah Nabi-Nabi terdahulu ni, apa yang berlaku kepada Nabi-Nabi terdahulu ni, untuk menunjukkan kepada Nabi kita SAW bahawa sebenarnya apa yang berlaku kepada Nabi kita ni sebenarnya telah berlaku juga kepada Nabi-Nabi, iaitu sahabat-sahabat Nabi lah kan, sahabat-sahabat kita juga, iaitu makna ikhwah-ikhwah, saudara-saudara kita semua, iaitu Nabi-Nabi yang terdahulu. Iaitu mereka ni bagaimana? Wala qadistuhzi'a, Allah Ta'ala kata sebelum daripada ni, wala qadistuhzi'a, sesungguhnya Ustuhzi'ah maknanya dipermainkan, diperolok-olokkan, dipersenda-sendakan. Jadi kalaulah kamu wahai Muhammad dipersenda-sendakan, maka begitu juga. Bukan kamu seorang saja, maka Nabi-Nabi terdahulu, wala qadistuhzi'a bi rusulin min qablika, rasul-rasul sebelum daripada kamu wahai Muhammad juga telah dipermain-mainkan. Jadi kalau kamu dipermainkan, diperolokkan, maka benda tu biasa. Jangan kamu rasa susah hati, yang kamu rasa apalah kan, sebab semua ni standard dah berlaku. Jadi Allah SWT kata, fahaqa billazina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Jadi Allah Ta'ala gunakan perkataan sini fahaqa. Haqa ni maknanya ialah satu benda yang menyelubungi, maksudnya menyelubungi artinya ialah satu benda yang datang yang tak boleh lari lagi. Macam kita kan, kalau manusia ni kan ada, kalau katakan jala, contohnya jala datang daripada atas, menyelubungi kita, dah nak lari ke mana lagi, kanan, kiri, belakang, depan, atas, bawah, semua dah tak boleh lari, telingkup macam tu. Itu wahaqa tu maksudnya keliling. Keliling maknanya. Fahaqa billazina sakhiru minhum, maksudnya ialah azab lah. Azab tu datang kepada mereka, meliputi mereka, billazina sakhiru minhu, iaitu apa yang mereka mempermain-mainkan dulu. Apa dia yang mereka memainkan? Azab. Ulama tafsir kata azab. Mereka ni mengatakan, azab Muhammad, azab apa kan, kami sembah berhala gini kan, azab apa? Kamu kata kami kena azab, kami buat jahat macam ni, maksiat, kami tak beriman kepada Allah, kamu kata kena azab. Mana azab. Jadi itulah mereka yang pemainkan Islam pada hari ini kan, pemainkan agama, permainkan rasa bahawa benda-benda yang kita ceritakan, apa yang Quran ceritakan, mereka rasa tak rasa apa-apa pun kan. Kalau benda yang diceritakan yang seronok tu kan, mereka seronok apa, seronok sana lah, seronok sana, seronok sini kan, seronok kan, kalau pergi negeri Korea, seronok kan, pergi tengok sini seronok, contohlah kata kan, tempat permainan seronok sana, pandangan yang indah sana. Tapi kalau cerita pasal syurga, cerita pasal neraka ni, tak
rasa sangat kan. Sedangkan ini Quran yang ceritakan, yang itu surat Rabah cerita tu, itu tengok dengan mata saja. Ini benda yang berlaku betul-betul ni, dan betul abadan abada tu kan, yang berlaku selama-lamanya. Langsung mereka ni tak rasa. Jadi inilah Allah, jadi mereka pun seronok mereka ni mempermain-mainkan, sakhiru. Jadi Allah SWT kata, nanti kenalah mereka, fahaqa billazina sakhiru. Mereka yang duk memainkan azab-azab ni nanti akan terkena, datang kepada mereka tu makanu bihi yastahziun, apa yang mereka permainkan, apa yang mereka perolok-olokkan tu. Jadi kul, Allah SWT kata selepas itu ayat 42, kul, katakan wahai Muhammad, beritahu kepada mereka, man yaklaukum, man yaklaukum. Kala'a, erti kala'a ni ertinya ialah kita ni bila kita jaga seseorang ni daripada satu-satu bahaya. Kita jaga seorang daripada satu-satu bahaya. Jadi itu nama dia kala'a dalam bahasa Arab. Jadi Allah SWT sebutnya, kul, katakan wahai Muhammad, man yaklaukum bil laili wan nahar minar rahman. Siapa yang dapat menjaga kamu pada waktu malam ke, pada waktu siang ke, daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Minar Rahman maksudnya daripada azab Ar-Rahman. Allah Taala tu sayang pada kamu, sebab tu dia gunakan sini perkataan Ar-Rahman. Perkataan Ar-Rahman maknanya kasih sayang. Allah Taala dia kasih sayang pada kamu. Tetapi kamu tengok kan, kamu buat tak indah, kamu buat mempermainkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata sini, katakan, beritahu kepada Muhammad, kepada mereka ni, siapa yang dapat jaga kamu. Kalaulah Allah Ta'ala ni yang sayang pada kamu, ni akan datang azab kepada kamu, yang kamu rasa tak ada ni kan, mempermainkan ni. Beritahu, tanya sikit mereka ni, man yaklaukum, siapa yang dapat memelihara kamu. Tak kira lah malam ke siang ke. Malam kamu tidur biasanya kan, siang kamu kesana kemari, kamu lupa. Siapa yang akan dapat jaga kamu ni? Jadi Allah Ta'ala kata, bal hum an zikri rabbihim mu'ridun. Allah Ta'ala kata bal hum, bahkan mereka ni daripada mengingati Tuhan mereka ni mu'ridun, berpaling, tak buat tak endah. Maknanya mereka tak nak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mereka ni mempermainkan apabila Nabi kita sebut tentang Ar-Rahman ni. Am lahum alihah. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala kata am lahum, ataupun lahum, adakah bagi mereka ni alihah tamna'uhum min dunina, yang akan dapat menghalang mereka ni, maknanya mempertahankan mereka ni kan daripada kami nak bawa min dunina ni. Jadi maksud sini, maksud min dunina kalau ikutnya daripada bukan kami, maknanya selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, siapakah yang dapat mempertahankan mereka daripada azab yang akan datang daripada kami? Hanya kami lah, hanya Allah Ta'ala saja yang dapat mempertahankan mereka daripada azab yang akan menimpa mereka daripada kami. Sebab kami yang datangkan azab tu kan, bukan berhala tu. Berhala tu la yanfa' wa la yadur, tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Tapi siapa yang dapat memelihara mereka ni? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata sini, ialah Allah Ta'ala kata tak ada. Amlahum ni kata ada ke Tuhan-Tuhan lain yang dapat memelihara mereka? Tidak ada dapat memelihara daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. La yastati'una, Allah Taala kata mereka semua tu, berhala-berhala tu, Tuhan-Tuhan itu, la yastati'una, tidak mampu nasra anfusihim, untuk menjaga diri mereka, memenangkan diri mereka, menolong diri mereka. Nasra ni menolong, mempertahankan, memberi kemenangan. Berhala tu nak tolong, Tuhan-Tuhan tu nak tolong. Mana Tuhan-Tuhan tu nak tolong mereka? Jadi Allah Ta'ala kata la yastati'una nasra anfusihim, nak tolong diri mereka sendiri pun tak boleh. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut kan, kalaulah maknanya kan lalatlah hinggat pada muka berhala-berhala tu tak mampu nak tolak lalat-lalat tu kan, macam mana? Bahkan kalau, jadi kita tengok kalau berhala tu kan, dia apa ni kata, dibuat najis oleh burung dan sebagainya, tak dapat nak tolak. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala tak macam tu kan. Allah Ta'ala, sebab tu kita tak boleh nak buat rupa. Kalau kita buat rupa, buat berhala, buat bentuk, tak boleh kan. Jadi apa ni kita kata, berhala-berhala yang mereka rasa Tuhan, mereka rasa, tapi orang-orang tak beriman, mereka rasa itulah Tuhan, itulah macam-macam kan. Sebab itulah kita tak boleh buat gambaran Tuhan ni kan. Jadi Allah SWT kata Tuhan-Tuhan tu sendiri tu la yastati'una nasra anfusihim, nak tolong diri mereka pun tak boleh. Kemudian walahum minna yushabun, dan mereka ni pula tak boleh walahum minna yushabun ni, dalam yushabun artinya sahabat.
Dia begini kan, dalam bahasa Arabnya yujarun, artinya macam ni. Cerita dia ialah kalau orang zaman dulu, orang Arab kan, zaman Arab dulu, kalau mereka ni buat satu kesalahan kepada satu kaum, kata buat satu kesalahan kepada satu kaum, jadi mereka akan takut nak pergi kepada kaum tu, mereka nak lalu pun takut, nak masuk ke kawasan tu pun takut, kecuali kalau mereka ada orang yang akan dapat menemani mereka daripada kaum tu, yang akan dapat menemani orang tu untuk mempertahankan dia masuk tu. Jadi maknanya ini kawan aku, jangan usik, itu maksud dia boleh masuk. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi kita ni dah dahsyat sangat tekanan di Mekah ni, Nabi kita pergi ke Taif. Ni cerita pada tahun yang ke-10 10 kenabian. Nabi pergi ke Taif. Bila Nabi pergi ke Taif, kemudian Nabi nak balik semula ke Mekah. Bila Nabi nak masuk ke Mekah, jadi Nabi ni takut pada masa tu, ditakuti akan dilakukan kejahatan oleh orang kafir Quraisy. Jadi apa yang dibuat ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah meminta ijar, dipanggil ijar ni maknanya ialah iaitu minta seorang orang yang akan mempertahankan baginda, iaitu ada seorang orang Quraisy ni, dia telah bersetuju untuk mempertahankan Muhammad ni. Supaya jadi dia kata Muhammad masuk, jadi dia pun panggillah kabilah-kabilah dia untuk kata Muhammad ini adalah berada di bawah sahabat ini, dia panggil dia sahabat ni, dia adalah sahabat aku sekarang, jangan usik dia. Jadi pada masa tu barulah Nabi kita boleh masuk ke Mekah dalam keadaan selamat. Nabi tawaf dan sebagainya, dan dia beritahu kepada orang Quraisy, dia ni adalah sahabat aku. Jadi ni cerita dia ni, itulah nama dia Yushabun. Jadi Allah SWT sebut sini perkataan Yushabun ni, walahum minna Yushabun, maknanya berhala-berhala ni langsung tak boleh untuk nak jadi orang yang akan mempertahankan kamu. Berhala ni nak tolong diri sendiri tak boleh, apatah lagi dia ni nak jadi orang yang akan mempertahankan kamu daripada azab aku. Allah SWT kata, itu maksud dia kena walahum minna Yushabun, dan mereka tak boleh pun nak mempertahankan kamu semua ni. Walahum minna Yushabun. Ayat yang ke-44, kita tengok ayat yang terakhir dalam muka surat 325 ni, Allah Ta'ala kata bal matta'na haula wa aba'ahum hatta tala alaihimul umur. Bahkan Allah Ta'ala kata kami beri seronok kepada mereka. Kan Allah Ta'ala bagi nikmat kepada manusia ni kadang-kadang kan, kepada orang Arab ni tengok kan, kepada mereka matta'na haula, mereka ini, wa aba'ahum, dan juga ayah-ayah mereka. Kita tengok kan, ayah-ayah mereka dulu yang lama Allah Ta'ala beri kan. Maknanya mereka tak diseksa, mereka tak datang dengan azab bala dan sebagainya. Kemudian hatta tala alaihimul umur, sehingga panjanglah umur mereka. Umur kamu pun panjang, ayah kamu pun panjang. Maknanya panjang, Allah Ta'ala tak seksa mereka. Ni Allah Ta'ala ceritakan, Allah Ta'ala nak beri kepada mereka, maknanya supaya mereka ni ada masa untuk bertaubat. Sebagaimana kita juga kan, Allah Ta'ala beri masa kepada kita, hatta tala alaihimul umur tu panjang umur supaya apa, kita ni boleh bertaubat, bukannya untuk kita meneruskan kejahatan lagi sampai kita ni mati. Tak kan, bila panjang umur ni sepatutnya kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, kan Allah Ta'ala bagi masa kita untuk bertaubat lagi, bukan untuk meneruskan kejahatan. Tapi Allah Ta'ala kata afala yarawna anna na'ti, Allah SWT kata apakah mereka ini tidak melihat, afala yarawna, apakah mereka tidak melihat dengan Allah Ta'ala beri nikmat-nikmat tersebut tu, beri umur panjang tu, anna na'til arda nangkusuha min atrafiha, kami telah mendatangi bumi, ni terjemahan dia, kami telah mendatangi bumi, nangkusuha, kami kuranginya bumi itu, min atrafiha, daripada tepinya. Maksud sini ada dua maksud besar yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir, iaitu nombor satu maksud dia ialah kamu tak tengok kepada umat-umat yang terdahulu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah ambil sikit-sikit mereka. Anna na'til arda nangkusuha, kami kurangi bumi mereka tu sikit-sikit, artinya ialah kami kenakan azab kepada mereka, azab kepada orang-orang yang mendustai itu. Itu nombor satu kan. Sebagaimana Allah Ta'ala beri pertolongan kepada Nabi-Nabi terdahulu, Nabi Nuh ke Nabi Lut ke Nabi apa, dan kemudian kami nangkusuha, kami kurangi bumi orang-orang yang tu. Maknanya mereka ni bukannya terus membesar, tidak, tapi berkurang, iaitu itulah azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang datang. Apakah kamu tidak melihat? Allah Ta'ala bertanya. Tafsiran yang kedua mengenai ayat ini ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan tentang apa yang akan berlaku, iaitu yang akan berlaku apa? Iaitu orang kafir ni nangkusuha min atrafiha, artinya ialah Allah Ta'ala kurangi pengaruh mereka. Dulu pengaruh orang Quraisy ni hebat, tapi Allah Ta'ala kata,
Allah Ta'ala akan beri kurang-kurang pengaruh mereka, sehinggalah mereka mula hilang pengaruh. Dalam peperangan Badar, bila berlaku satu peperangan, mereka mula kalah, pengaruh mereka mula hilang. Berlaku lagi Hudaibiyah contohnya, pengaruh mereka hilang. Fathu Mekah, pengaruh mereka hilang, sehinggalah habis. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cerita ni apa yang akan berlaku nanti. Afala yarawna, sini ialah kata setengah ulama ialah apakah mereka tidak akan melihat, maknanya nanti jaga kamu akan berlakulah, kamu akan kurang sedikit demi sedikit, Allah Taala kurangkan. Bagi orang yang panjang umur, dia akan melihat benda ni. Itu pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang pertama, kata ulama tafsir lebih kuat lagi lah walaupun tafsir jalan lain dia mengatakan ialah pendapat yang kedua lebih kuat. Wallahu a'lam bissawab. Tapi dua-dua tu insya-Allah kita boleh faham ayat ni, maksudnya ialah Allah Ta'ala berikan panjang umur kepada setengah daripada kita, sehingga dia akan melihat bahawa kemenangan Islam itu akan berlaku. Jadi sama ada dalam bentuk iaitu yang dulu, kita melihat kepada yang dulu, ataupun yang akan berlaku di masa akan datang ni. Jadi itulah setakat itulah saja Allah Ta'ala sebut afahumul ghalibun. Allah Ta'ala soalan tanya, afahumul ghalibun, adakah mereka ni akan menang? Tak. Jawapannya no, mereka tidak akan menang. Setakat itulah saja, insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam ayat 300, muka surat 326 insya-Allah dalam sesi kita, dalam sesi akan datang insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insya-Allah jumpa lagi dalam sesi akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.